Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulakan sesi tadabbur kita dengan ayat yang pertama dan kita akan lanjutkan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Ayat yang pertama ni, terjemahan dia adalah mengikut huruf itu. Jadi kita terjemahkan dia ta, sim dengan huruf mim. Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ini adalah terbitan Jakim ya. Jadi kalau ikut tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ayat Al-Quran yang menggunakan huruf abjad tidak lagi ditulis dengan huruf Rumi. Dia tak tulis lagi T-A, to. Dia tak tulis lagi S-I-N, sin. Mim, M-I-M, mim. Kalau ikut yang pendekatan yang terkini dalam tafsir Pimpinan Rahman ni, dia kekalkan dengan tulisan ta, sim dengan mim. Jadi tuan-tuan kena dapatkanlah tafsir Pimpinan Ar-Rahman terbitan Jakim yang terbaru. Okey, ini menjadi rujukan secara rasmi bagi Quran terjemahan. Okey, apa maksud ta, sim dengan mim? Nanti kita akan jelaskan pada ayat ini. Kita teruskan dengan penerangan ta, sim dengan mim. Okey. Huruf ta, sim dengan mim, dari sudut apa maknanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ia termasuk di dalam ayat-ayat yang al-mutasyabihat, yang sama-sama maknanya. Allah saja yang mengetahui tentang tiga huruf ini maksudnya apa. Tetapi yang jelas, huruf ta huruf abjad, sim salah satu huruf abjad, mim pun di antara huruf abjad. Okey, mari kita lihat penerangan tentang huruf abjad di dalam Al-Quran. Okey, kalau kita rujuk di dalam surah-surah Al-Quran, kita akan menemukan ada 29 surah yang ayat satunya dan ada juga ayat duanya yang menggunakan huruf abjad. 29 surah itu kita boleh pecahkan ia kepada 5 pendekatan. Kadang-kadang Allah guna satu huruf sahaja, seperti mana dalam surah Qaf. Contoh, dalam surah Qaf ayat Allah Ta'ala berfirman Qaf. Satu huruf saja, Qaf. Kadang-kadang kemudian dalam surah Sad ada, begitu juga surah Al-Qalam, Allah gunakan huruf nun. Okay. Ada beberapa surah yang Allah menggunakan ia dengan 2 huruf. Contohnya dalam surah Taha, Yasin, surah An-Namlu, Ghafir. Okay, kita tengok dalam surah Yasin, kita dah pelajari sebelum ni. Ya
dengan sin. Okey. Ada beberapa surah di dalam Al-Quranul Karim lah. Termasuk surah Fussilat, Allah guna huruf ha dengan mim. Begitu juga di dalam surah Ad-Dukhan, Al-Jasiyah dan Al-Ahqaf. Dan kadang-kadang Allah menggunakan 3 huruf. Seperti mana surah yang kita baca tadi, termasuk juga seperti surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Al-Imran, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf kita pernah pelajari sebelum ini. Termasuklah surah Asy-Syu'ara. Tengok 3 huruf kita dah sebut tadi contoh dia. Dan kadang-kadang ada ayat pertama di dalam 2 surah. Contohnya surah Al-A'raf, Allah menggunakan huruf alif, lam, mim, sad. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd. Tengok contoh dia, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, alif, lam, mim, sad. Jadi apabila kita terjemahkan, kita kekalkan terjemahan dia menggunakan huruf abjad itu. Ini pendekatan yang terbaru yang digunakan dalam rujukan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okay. Ada juga di dalam Quran Allah guna 5 huruf abjad. Contohnya dalam surah Maryam dan surah Asy-Syura. Kita tengok contoh ayat dia berbunyi ha mim. Ini dalam surah Asy-Syura. Ain sim qaf. Okey, dah jelas? Okey, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada berapa huruf hijaiyah, huruf abjad yang Allah gunakan pada ayat pertama dan kedua 29 surah itu? Ada 14 huruf. Daripada 28 kesemua sekali huruf abjad di dalam Al-Quran, Allah gunakan separuh. Okey, 14 huruf tu huruf apa? Kita boleh ingat dengan akronim ini. Nafsun, hakimun, qati'un lahu, sirrun. Anda ingat bagaimana? Ingat huruf nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sim, ra. Cukup tak 14? Okey. Sekarang kita bincang. Apa sebenarnya hikmah di sebalik penggunaan huruf abjad itu, 14 huruf itu dalam 29 surah tersebut? Dari sudut makna, kita serahkan kepada Allah. Kita tak nak ambil pendapat yang tidak didokongi oleh mana-mana nas. Kita kata huruf-huruf abjad tadi Allah saja yang mengetahui, tapi hikmah dia dapat dikaji. Para ulama tafsir yang mengkaji tentang huruf-huruf abjad, mereka kata ada 2 hikmah di sebalik huruf abjad itu. Okay, nombor 1, digunakan huruf abjad itu adalah untuk menarik perhatian orang-orang Arab yang selama ini mereka tak suka Nabi membacakan ayat Quran. Jadi untuk tarik perhatian mereka, maka Allah turunkan huruf-huruf abjad tadi. Okey, kita dapatkan dulu di mana yang kata mereka tak suka Nabi membaca Al-Quran. Contoh dalam surah Fussilat ayat nombor 26. Allah mengatakan waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir kata apa? Kalian semua jangan dengar Quran ni. Buat bising-bising, kata, buat hingar-bingar, dia kata, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan itu. Lalu nanti Muhammad tu dia berhenti baca, dia tak jadi nak sambung bacaan sebab kita dah ganggu dia. Jadi apabila Allah turunkan huruf-huruf abjad tadi, maka orang Arab ini mereka terkejut. Sebab mereka faham, sebab yang mereka faham dalam bentuk kalimah. Contohlah kalau saya kata pada tuan-tuan dan puan-puan, saya kata T. Apa tu T? Mungkin tuan-tuan terpinga-pinga. Apa tu T? L. Apa tu L? Lapar ke? Ataupun macam-macam. Contoh. Boleh faham kan?
Tuan-tuan buat kita tanya, apa yang nak disampaikan pada sebut L, T, S, contoh. Begitulah pendekatan huruf abjad tadi. Ta, Sim, Mim. So orang Arab ni mereka akan memberikan perhatian. Apa ta tu? Apa sim tu? Apa dan mim itu? Okey, hikmah yang kedua, sebenarnya penggunaan huruf abjad tadi ni sebenarnya juga adalah untuk membuktikan bahawa Al-Quran yang Nabi SAW baca ni, dia bukan rekaan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala cabar orang-orang Arab musyrikin. Kalau kalian semua kata Quran ni Muhammad yang buat, maka korang tolong buat kalimah, lepas tu buat bentuk ayat, jadikan satu surah dalam Quran menggunakan huruf-huruf abjad itu. Okay, kita tengok contoh ya, dalam surah Al-Furqan ayat nombor 4. Allah membuktikan bahawa mereka kata apa terhadap Al-Quran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Orang kafir kata apa? Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh orang yang lain untuk buat Al-Quran itu. Jadi macam-macam mereka kata tentang Al-Quran, maka Allah Ta'ala cabar mereka. Allah Ta'ala cabar macam mana? Allah kata, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah Ta'ala kata apa? Sekiranya kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan, buatkan satu surah yang sama macam Al-Quran. Faham tak maksud dia? Maksudnya Allah cabar macam ni. Allah kata, gunakan huruf ta, buatlah macam ayat Quran. Gunakan huruf sin, buatlah macam ayat Quran. Gunakan huruf mim, buatlah macam Al-Quran. Jadi Allah cabar berapa huruf? Menggunakan 14 huruf tadi. Allah kata, gunakan huruf ya, gunakan huruf sin, buat macam Al-Quran. Mereka boleh buat tak agak-agak? Sebab orang Arab kan dia guna huruf abjad tu, alif, ba, ta, sa, jim tu. Mereka guna huruf abjad itu. Tetapi mereka tak boleh nak gunakan huruf-huruf tadi tu menjadi perkataan dan dijadikan surah. Mereka tak mampu. Jadi Allah cabarlah, ta, sin, mim, gunakan. Allah sebut mereka tak mampu nak buat, seperti mana dalam suratul Isra ayat nombor 88. Allah kata, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul dengan tujuan nak buat, nak datangkan yang sama macam Quran ini, Allah mengatakan mereka takkan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, walaupun mereka saling tolong menolong. Okey, moga-moga jelas tentang dua hikmah di sebalik penggunaan huruf-huruf abjad di permulaan 29 surah di dalam Al-Quran. Sebenarnya kita dah terang dulu sewaktu kita belajar surah Yasin, dan kita juga telah bentangkan sewaktu kita belajar surah Yusuf. Kerana surah Yusuf lebih kurang sama ayat yang kedua. Cuma beza ayat yang kedua, dalam surah Qaf, dalam surah Al-Qasas ni dia guna tilka. Tapi dalam surah Yusuf ingat lagi guna alif lam ra. Yang ini ta,
Sin, Mim. Okay, kita baca ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatul kitabil mubin. Okey, tilka itulah ayatun ayat. Al-kitab iaitu al-kitab merujuk kepada Al-Quran. Sifat ayat dalam Alkitab itu Al-Mubin, yang memberi penjelasan. Okay. Maklumat ini sebenarnya boleh gunakan kembali tafsiran macam ayat yang kedua di dalam macam ayat yang di dalam surah Yusuf. Tapi kita ingatkan kembali, okay, dalam ayat yang kedua ni kita bincangkan tentang penggunaan kalimah tilka. Itulah. Okey. Begini. Ada waktu lagi boleh ke tuan-puan? InsyaAllah boleh, tengok tuan semangat ni. Okey, kita lihat penerangan. Okey, begini. Kita belajar kata nama tunjuk iaitu asma'ul isyarah, kata nama isyarat. Kita pun tahu kadang-kadang Allah menggunakan kata nama tunjuk yang menunjukkan kepada dekat. Kalau untuk perempuan feminin dikata apa? Hadhihi, ini. Tapi kalau nak kata isyarat menunjuk jauh, dia guna tilka, itu, ini, itu. Apa bezanya? Ini sesuatu yang dekat kita tunjukkan, kalau itu berbentuk jauh. Kenapa Allah tak guna hadhihi ayatul kitab, inilah? Tapi kenapa Allah guna itilka, itulah? Okay, kenapa? Dia sama macam surah Al-Baqarah. Kan Allah guna zalikal kitab, itulah al-kitab. Kenapa Allah tak guna hadzal kitab, inilah al-kitab? Kenapa Allah guna kata nama jauh, itulah? Okay, ingat antara maklumat yang boleh diambil, Allah Ta'ala kalau kita belajar kata nama tunjuk ni, dia boleh membawa dua sudut. Sama ada digunakan untuk mengagungkan yang ditunjuk ataupun mencela yang ditunjuk. Okay, faham ya? Kita kata inilah, itulah. Dua-dua tu tujuannya untuk apa? Kadang-kadang untuk mengagungkan atau mencela. Okey. Itulah maksudnya apa? Jauh lah kan? Okey, sebenarnya Allah nak kata tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat al-kitab. Sebenarnya Tuhan nak kata itulah tu nak merujuk kepada apa? Tuhan nak kata jauhlah ayat-ayat Alkitab itu dari sudut pertama, ia memang datang dari tempat yang tinggi. Betul tak? Daripada lauh mahfuz dibawa turun. Jadi Tuhan kata itulah ayat-ayat Alkitab. Tuhan nak kata pertama, jauh dia datang. Diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Tuhan nak kata itulah, nak menunjuk makna apa? Jauh ayat-ayat Alkitab itu dari sebarang keraguan. Jauh sangat. Okey. Yang ketiga, Allah nak mengatakan Quran ini sangat jauh untuk dijadikan sebarang tandingan. Maknanya jauh sama sekali Quran akan dapat ditandingi. Okey, setakat ni boleh faham kenapa guna jauh? Okey.
Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan ulasan. Kenapa Allah guna kata nama tunjuk jauh? Itulah nak menjelaskan tentang tingginya kedudukan dan sempurnanya ayat-ayat Al-Quran. Moga-moga jelas ya, kata nama tunjuk itulah. Maknanya kalau itu kan jauh. Maknanya Tuhan nak kata dia punya jauh, kesempurnaan dia tu tinggi sangat. Begitulah lebih kurang. Okey, ayat di dalam ayat yang kita belajar tadi tu ayat apa? Ayat-ayat yang terkandung dalam suratul Qasas tu. Okey, 88 ayat tu itulah dimasukkan dengan ayat tu. Okey. Kenapa digunakan Alkitab? Kenapa Allah tak gunakan Quran? Kerana kita pun tahu salah satu daripada nama bagi Al-Quran adalah Al-Kitab. Tuan-tuan, kitab ni maksudnya adalah Al-Quran. Kadang-kadang Allah guna nama kitab, kadang-kadang Quran, kadang-kadang Al-Furqan, kadang-kadang At-Tanzil. Baik, kita akan bincang kembali ayat yang kedua pada hari yang berikutnya. Kita nak selesaikan perbincangan kenapa guna Alkitab dan kenapa Allah gunakan Al-Mubin. Lepas tu terus kita bincang pengajaran dan tindakan. Kerana masa pun dah tamat, kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari yang berikutnya. Semoga Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan cahaya pada dada-dada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum.